Itu setengah tok-tokku kata, kita kena rasa segan sikit, kita kata laknat Allah kata Israel. Segan sikit. Kenapa? Israel Nabi Yaqub. Zionis Yahudi boleh. Bagi terus, katalah apa pun, silakan. Jahatnya Zionis ni, dia nak cemarkan nama seorang Nabi. Dia buat negara haram. Allah sana. Dia rampas tanah orang. Dia buat mai orang Yahudi yang duduk di luar daripada Palestin. Tapi dalam masa yang sama, dia pun mencemarkan nama Nabi Yaqub. Dia tahu tak dia pun mencemarkan nama Nabi? Dia tahu. Itulah perangai mereka. Suka menghina Nabi dan membunuh Nabi. Hanya Yahudi buat nama negara dia, nama Nabi, nama Rasul. Tujuan apa? Mungkin pemain kan? Nak hina. Dia bukan nak jaga nama Nabi tu. Bahkan mereka ni orang yang sangat kejam, sombong. Masya Allah. Dilaknat oleh Allah SWT. Zionis. Tapi ada Yahudi yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبه لا قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراها حبرة. Daripada Sayyidina Allah Sayyidina Muhammad Aun Ibnu Abi Juhaifah, daripada ayahnya berkata, aku melihat baginda Nabi SAW memakai pakaian berwarna merah. Aku seolah-olah melihat kilauan di kedua-dua betisnya. Al-Imam Sufyan Tsauri berkata, aku kira ia adalah hibarah. Ini hadis yang seterusnya tentang pakaian Nabi SAW. Kata Sayyidina Aun bin Abi Juhaifah daripada ayahnya, itu Abu Abi Juhaifah. Ayahnya mengatakan, itu sahabat Nabi Muhammad, aku melihat baginda Rasulullah memakai pakaian berwarna merah. Allah Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW mempunyai pakaian-pakaian yang pelbagai jenis. Ada pakaian Nabi SAW yang disebut komis. Komis. Komis itu adalah macam yang saya pakai. Komis. Komis ini ada dua. Yang pertama, dia panjang macam ni sampai ke bawah. Orang Melayu panggil jubah. Tapi sebenarnya jubah bukan yang ni. Jubah yang lebih tepat adalah yang ulama-ulama dia pakai tu, yang belah dua tu. Dia buat kat atas ni. Yang ni disebut komis. Ini pakaian yang Nabi sangat suka. Sebab dia ringkas. Dia selesa. Okey ya. Dan mudah. Tapi kalau kita pakai baju Melayu, tapi kalau kita pakai baju Melayu, itu kategori mana? Jubah ke, komis ke? Walaupun dia belah sampai ke bawah. Tapi disebabkan dia sekat dan belahan itu tak sampai ke kaki, Allah senang. Itu masih lagi komis. Payah macam tu, kita buat bagi mudah. Jubah itu adalah satu pakaian yang labuhnya sampai ke kaki dan dibelah daripada atas sampai ke bawah. Itu jubah. Komis dua jenis. Yang pertama, kain yang daripada atas sampai ke kaki dan dibelah hanya setengah saja. Tak dibelah semua. Komis. Yang kedua, komis iaitu dia tak macam panjang macam ni. Dia setengah saja macam baju Melayu. Dia belah semua ke, dia belah sekat ke, itu adalah komis. Allah senang. Selain daripada baju yang belah dari atas sampai bawah kat kaki kainnya sampai kaki belah. Selain pada ni semuanya disebut sebagai komis. Kebiasaan lah bagi ya. Allah senang. Itu komis. Jadi adakah baju Melayu itu sunnah dan disukai oleh Nabi SAW? Ya, Nabi taklah pakai sebagai baju Melayu, tidak. Tetapi komis, pakaian jenis komis itu adalah termasuk yang Nabi SAW suka. Orang Melayu ni apa yang mereka buat, banyak yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Orang Melayu, dia pakai baju teluk belanga, baju Melayu, bawah dia kain. Allah SWT. Kalau kita baca hadis Nabi Muhammad, okey, baju yang macam teluk belanga kita, itu komis. Yang kedua, kita pakai kain. Dalam hadis Nabi Muhammad disebut sebagai izar. Nabi ada kain, namanya izar, ada kain yang Nabi SAW pakai. Kain, baju Melayu, jubah ataupun komis yang macam ni, semuanya adalah pakaian Nabi SAW. Tak apalah. Jadi, aku melihat baginda Nabi SAW memakai pakaian berwarna merah.
Nabi SAW banyak jenis pakaian, pelbagai jenis. Ada yang lengan ketat, ada yang lengan ketat, ada yang lengan terbuka, ada yang panjang labuh sampai bawah, ada yang sekerat. Pelbagailah baju Nabi SAW. Ada waktu Nabi pakai musim sejuk, ada waktu Nabi pakai musim panas. Bukan saja pelbagai jenis, Nabi SAW mempunyai baju, memiliki baju yang pelbagai warna dia. Ada kuning, ada merah, ada hijau, ada putih. Bawa senang amat. Sebagian kata ada koko. Bawa senang hitam. Okey. Putih. Okey. Bawa senang amat. Tetapi dalam banyak-banyak warna-warna pakaian Nabi SAW, Nabi paling suka putih. Berdasarkan hadis yang Nabi SAW bersabda, mafhum ada hadis, pakailah, Allah senang amat, oleh kalian akan pakaian warna putih. Kerana pakaian warna putih paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba amal. Ulama-ulama di Yaman, saya duduk di Yaman, dia tak pernah tinggal pakaian putih. Luang ni macam-macam warna dah. Hijau, hitam, merah, kuning, biru. Tapi dia panggil komis dia mesti putih. Kerana nak sentiasa pakai putih, kerana putih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula tak pakai jubah luang tu. Macam mana? T-shirt dalam putih. Boleh? Yang Nabi sebutkan pakaian bukan maksudnya jubah, pakaian. Apa saja pakaian yang berwarna putih termasuk kopiah, termasuk kain. Jenis-jenis pakaian yang warna putih, walaupun hanya sebahagian saja, itu kopiah saja putih, itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diusahakan setiap hari kita ada pakai putih. Kalau boleh lah. Allah senang amat. Kalau tak boleh tak apa. Hari Jumaat paling kurang kita pakai putih. Kerana di antara sunnah hari Jumaat, memakai pakaian warna putih pergi sembahyang Jumaat. Tapi kadang-kadang khatib pun tak pakai putih. Tak apalah. Khatib ada baju dia punya, jubah dia. Tak apa. Silakan. Khatib nak pakai hitam di luar. Tapi khatib mesti kena ingat, imam Jumaat pakai juga putih di dalam paling kurang. Kerana ini sunnah Nabi SAW. Hasil Habib Omar bin Hafiz. Kita duduk dalam Musafa dulu. Habib Omar kalau mai hari Jumaat, dia betul-betul nak hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Jubah luang putih, komis putih, rida putih, lebay ni putih, serban putih, cincin pun batu warna putih, tongkat warna putih, kasut warna putih. Kalau hari musim sejuk, kita tengok hari biasa Sayyidina Habib Omar akan pakai stocking warna hitam waktu sejuk. Hari Jumaat, stocking warna putih. Tidak ada di dirinya warna lain, semua putih. Itu yang paling afdal yang dibahaskan oleh ulama dalam mazhab kita, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Itu yang paling afdal. Yang kedua, bawah sikit. Tak boleh yang paling afdal? Okey, bawah sikit. Kita pakai hari Jumaat, mana-mana bahagian pakaian kita warna putih. Contoh, kain warna hitam, baju warna putih. Okey, ini afdal juga, tapi yang peringkat kedua. Ranking kedua. Okey. Ranking ketiga. Ini faedah kita ambil daripada Syekh Taha. Jadi antara orang alim fiqh lah, mazhab Syafi'i ni. Orang ni duduk di Melaka, tak salah, duduk di Kedah. Dia digelar sebagai Ibn Hajar Yaman. Digelar sebagai Ibn Hajar, Masya Allah. Alim sungguh dalam ilmu fiqh. Disebut peringkat-peringkat darjat ataupun ranking afdalnya memakai putih di hari Jumaat. Yang pertama, semua putih. Yang kedua, atas atau bawah putih. Atas ke bawah ke putih, atau lebay saja putih. Peringkat ketiga, lebay tak putih, kain tak putih, baju tak putih, tapi cari pakaian yang ada belang-belang garisan putih. Itu dah cukup. Dapat pahala sunnah memakai putih di hari Jumaat. Contoh, kain kita warna hitam, baju warna hitam tapi butang putih, butang 3 biji putih. Okey, niat untuk hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ataupun baju hitam, hijau, biru, kain kita warna hitam batu ada garisan putih. Okey, niat hidupkan sunnah, hasil sunnah pakai putih hari Jumaat. Tapi itu yang paling bawah sekali. Allah SWT Muhammad. Kalau kita duduk di Tarim, Hadramaut, saya pengalaman duduk sana, Masjid Jami'. Masjid Jami' ni masjid, macam masjid Allah SWT Muhammad. Dia panggil apa? Kalau kita masjid negeri lah. Kalau kota Tarim ni, dia panggil masjid yang paling utama lah. Masjid paling besar, paling utama. Masjid Jami' ni, Allah SWT Muhammad. Di Tarim, kalau kita pergi sembahyang Jumaat, tak ada orang pakai baju warna lain. Hanya putih semua. Atas, bawah, lebay, semua putih. Kalau kita pergi sembahyang Jumaat, kita pergi pakai baju warna lain, nampak kita ni macam pelik pada orang. Kalau kita seorang mana? Kita. Bahkan orang tengok kita pula. Ini kota sunnah Yaman, Masya Allah. Masih ada lagi di sana kota-kota yang hidup sunnah Nabi SAW.
Tapi kita bukan hanya nak Yaman, kita nak Shah Alam section 20 juga surah An-Nur, semuanya nur, cahaya dengan cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini main Jumaat, ada semain Jumaat, ada. Saya nak ajak, walaupun tak semua orang dapat maklumat ni, tapi kita semua yang akan main semain Jumaat minggu depan, jemaah di sini pastikan pakai putih. Pastikan. Kawan-kawan saya sampai tahap beli kasut putih, lipa putih. Nak hidupkan yang paling afdal sunnah Nabi Muhammad. Tapi tak apalah. Paling kurang kita ada lebih putih ke, baju putih. Yang terbaik, semuanya putih. Inilah pakaian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pakai putih, dia dicintai oleh Allah. Kerana pakaian tu Allah suka, dia pun Allah suka juga. Ini putih. Paling kurang tak ada juga, dalam lah t-shirt putih ada juga. Boleh lah. Janji ada putih-putih tu di diri kita. Senda putih ya. Boleh lah. Bawa sunnah Muhammad. Jadi, sebab tu, bila kita nak pergi buat umrah, boleh tak kita pakai baju kain ihram warna lain? Boleh. Sah. Tunaikan umrah. Ihram warna hijau, warna hitam, warna. Tetapi afdalnya, sunatnya, kain ihram itu berwarna putih. Kenapa? Nak Allah cinta kita, kasih kita, Allah ampun dengan kita. Boleh tak kita kafankan orang tu kain warna lain? Boleh. Ini hukum fiqah lah dalam mazhab kita. Tapi afdalnya, kafankan dengan kain putih. Kenapa? Kita harap jenazah ni dicintai oleh Allah, diampunkan oleh Allah. Itu maksud dia. Maka putih menjadi warna yang paling Nabi suka, paling utama di sisi Nabi SAW. Dan serban Nabi sentiasa putih. Kebanyakan keadaan lah. Khususnya waktu Nabi nak sampaikan dakwah, kebiasaan Nabi akan pakai putih. Dan sebagian waktu Nabi pakai hijau. Allah SWT. Dan waktu perang, Nabi akan pakai serban warna hitam. Waktu perang. Ataupun waktu khutbah, Nabi kebiasaan juga memakai hitam. Kerana hitam ni seolah macam warna rasmi lah. Allah SWT. Waktu khutbah ataupun menyampaikan ceramah, dia panggil apa? Allah SWT kepada para sahabat untuk berjihad dan sebagainya. Pergi keluar berperang, serban hitam. Dakwah, sampaikan ilmu, jumpa orang, serban putih. Dan sebahagian waktunya warna hijau. Maksudnya putih yang paling utama di sisi Nabi SAW. Okey. Tak apalah. Jadi, tetapi walaupun Nabi paling sayang kasih warna putih, Nabi suka putih, tapi Nabi juga tidak meninggalkan untuk memakai warna-warna yang lain. Kerana setiap warna itu ada kelebihan yang Allah cipta pada dia. Kenapa pokok warna hijau? Boleh tak Allah buat pokok warna hitam? Boleh tak? Daun warna hitam? Boleh lah, harus bagi Allah. Tetapi kenapa Allah buat warna hijau? Ada hikmah. Ada rahsia warna tu. Kerana hijau yang kita lihat, tumbuh-tumbuhan itu dia akan melegakan kita. Kerana fitrah manusia bila dia tengok kehijauan, padi, sawah, dia rasa macam rest. Cuba tengok padi warna hitam, rasa apa? Oi, sakit kepala. Kenapa Allah ciptakan langit warna biru? Kenapa Allah ciptakan air laut warna dia jernih tetapi dia dapat biasan daripada langit, nampak juga biru? Lihat. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah dan mempunyai rahsia kerana yang menciptakan warna bukan manusia. Allah SWT. Warna-warna semua ada rahsia. Masya-Allah. Apple warna merah. Oh, syok. Lain kita tengok. Boleh je Allah nak buat apple kita ni warna biru. Warna apa-apa lain-lain lah. Tapi ada sebab kenapa apple dengan manis dia banyak ni, dengan masam sikit, dia sesuai dengan warna merah. Kenapa Allah buat macam tu? Ada hikmah dan rahsia dia. Itu untuk kebaikan manusia. Dan itu tanda-tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Warna pun ada tanda rahmat dia pada hamba-hamba dia. Semua untuk hamba dia. Semua untuk menunjukkan kasih dia. Dia nak akan kita ini mendapat kesejahteraan dengan agama, dengan iman dan juga dengan persekitaran yang disebut ciptaan Allah SWT. So, dalam Quran Allah suruh tengok ciptaan dia. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan peralihan malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Langit, bumi dan apa yang ada dalamnya, semua itu ada rahsia dan tanda kebesaran Allah SWT yang akan menenangkan kita, yang akan melapangkan jiwa kita, yang akan merasakan hati kita ini, yang akan dirasakan dalam hati kita ini cinta dan kasih pada Allah SWT. Allah SWT tengok. Tengok kata Allah, tengok. Siru fil ardi. Jalan kamu atas muka bumi. Sama ada kita lihat apa saja pengajaran, musibah yang Allah turunkan pada satu kaum, nikmat yang Allah berikan, apa yang kita lihat dan kita ingat Allah, semua itu ada rahsia dan hikmah, kebaikan. Tak apalah. Jadi Nabi ada waktu Nabi pakai warna merah. Dan saya pula kebetulan pakai warna merah malam ni, tak rancang pula. Tak ada semok hadis.
Tak apa. Dan ada sebahagian kita pakai warna merah. Tak apa, alhamdulillah. Di merah yang Nabi SAW pakai dibahaskan oleh ulama. Allah SWT. Merah yang Nabi SAW pakai bukanlah merah terang. Merah terang maksudnya merah yang dipanggil apa? Tengok pun macam sakit mata. Kita cuba bayangkanlah ada merah macam tu lah. Allah SWT. Tapi merah yang Nabi pakai ni tak sakitkan mata. Dia panggil merah cair. Merah cayang. Merah yang Nabi budak-budak nampak merah lembut-lembut, warna lembut dia panggil. Dan tidak terang sampai menyakitkan mata. Nampak terlalu terang dia panggil. Warna tu dia panggil soft saja, dia panggil lembut dan dia macam pudar-pudar, dia panggil cayang lah. Merah cayang. Sebahagian mengatakan merah hati. Merah hati. Merah hati kalau kita tengok ni merah hati lah. Taklah hati sangat tapi bolehlah lebih kurang lah. Merah hati, merah cayang, merah yang cayang sikit, yang lembut. Dia akan mereskan mata kita. Dia ada satu tarikan dia panggil, warna merah. Warna merah ada satu tarikan sebenarnya. Allah SWT Muhammad. Jadi, dan kebiasaan kalau orang pakai warna merah dia akan nampak lain. Tapi tak semua orang jugalah. Kebiasaan dia panggil, kebiasaan lah. Ada orang dia mungkin biasa saja, tapi kebiasaan orang merah akan melihatkan diri dia tu lain sikit. Merah dia ada kelebihan dan juga warna dia. Sebahagian pakar-pakar ilmu-ilmu dia panggil apa, yang dunia lah, mengatakan setiap warna itu ada aura dia. Setiap warna itu dia ada macam dia panggil apa, kesesuaian dengan diri kita. Setiap kita ada warna kita. Itu dibahaskan dalam sebahagian alim ulama dan juga ilmu-ilmu dia panggil yang dunia lah. Ilmu-ilmu dia panggil apa, yang keduniaan. Ya, ada juga hikmah dan juga kebaikan dia. Maka setiap orang dia ada warna dia. Warna apa kita pakai paling berseri, itulah warna kita. Kita pakai hijau berseri kita ni. Kawan kita pakai hijau tak berseri sangat, dia pakai biru berseri. Maka setiap kita ada warna yang sangat sesuai untuk diri kita. Kecuali putih. Putih pakailah sesuatu mesti sesuai. Mesti elok dan sempurna, indah. Nah, putih adalah warna yang paling utama dia panggil. Siapa pakai pun insya-Allah utama. Ialah ikut kesesuaian kita dan ikut juga mungkin warna kulit kita ataupun aura yang ada pada diri kita dan sebagainya. Itu sebahagian yang bahas betul lah. Tetapi Nabi Muhammad SAW ni kita lah. Tetapi Nabi Muhammad bukanlah Nabi SAW tu dilihat indah kerana pakaiannya indah. Tetapi pakaian itu menjadi indah kerana indahnya Nabi SAW. Itulah. Nabi lain. Kita kena cari warna ni nak sesuai. Nabi pakai apa pun, pakaian itu akan menjadi cantik sebab cantiknya Nabi SAW. Bukan pakaian yang cantikkan Nabi. Sebabkan Nabi yang sempurna, yang cantik ini mencantikkan apa yang ada pada diri dia. Itulah kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Seperti hari Isnin. Hari Isnin ni kalau kita baca kitab sirah, tak ada kelebihan langsung. Tak disebut pun oleh orang jahiliah tentang kelebihan Isnin. Isnin ni seolah-olah macam tak ada apa-apa. Hanya disebut Jumaat dan sebagainya. Tapi bila lahir Nabi Muhammad hari Isnin, terus hari Isnin dapat kemuliaan. Kenapa Nabi tak lahir hari Jumaat? Nanti orang kata Nabi tumpang berkat hari Jumaat. Satu Nabi mulia. Tak, Allah jadikan hari yang tak ada kelebihan. Supaya hari itu mendapat kelebihan disebabkan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Itu. Kita perlu untuk ini, adjust ini untuk dapat tumpang ni sebab kita tak sempurna. Tapi Nabi Muhammad, sesuatu itulah yang dilihat sempurna dan indah kerana keindahan dan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad. Dahsyatnya, Masya Allah. Hebat, Masya Allah, Rasulullah SAW. Satu tak ada pun satu hadis sahabat kata kalau kami tengok Nabi pakai pakaian ni macam tak apa nak elok lah. Tak ada. Bahkan tak mungkin sahabat akan memandang dan juga merasakan di hati mereka macam tu. Kerana Allah telah jadikan Nabi Muhammad itu sebaik-baik ciptaan, seindah-indah ciptaan, paling tampan, paling segak, paling bercahaya, paling sempurna, Nabi Muhammad SAW. Contoh, saya ni pernah pergi Sempurna. Sempurna cantik. Pertama kali pergi Sempurna ni kita terkejut tengok dia look dia, Masya Allah. Bot tengah berjalan nampak pasang. Kat bawah tengok bot tengok tu Ni bukan tepi pantai ni, tengah-tengah look tu pun duk tengah duk pergi kat pulau tu. Nampak tu pasang tu. Bot tengah jalan nampak pasang bawah. Jernih, terlampau jernih. Sampai kat jeti dia, kat pulau dekat Sempurna tu. Tengok bawah, semua nampak ikan jelas. Pasang nampak, ikan nampak dengan jelas. Tak ada sikit pun yang menghalang untuk kita tengok bawah tu. Sempurna lah. Nama dia pun sempurna lah. Memang sempurna elok. Ada orang pergi Sempurna, dia macam komen.
Aku rasa tak indah lah. Sempurna tu elok. Sabah atau sempurna tu elok. Orang sepi semua orang akan kata elok. Adapun Nabi Muhammad SAW, satu dunia ni, apa muka keindahan manusia ataupun alam, Nabi Muhammad lah penghulu dan juga yang paling cantik dan segak, paling sempurna. Takkan ada yang komen dan juga masalkan kekurangan. Bahkan semuanya kesempurnaan. Termasuk orang kafir, orang dipanggil apa, yang menentang Nabi Muhammad, melihat kesempurnaan, keindahan, ketampanan Nabi Muhammad SAW. Banyaklah hadis nak cerita, jadi panjang pula, Nabi dah pasal kita, tak apalah. Jadi Nabi pakai warna merah, merah hati, sebagian kata macam tu. Ataupun yang lebih banyaknya kita mendengar daripada syaran-syaran para ulama kita, merah yang dipanggil apa? Percaya, pedang. Okey ya. Terus untuk senama. Kemudian kita ambil terusnya. Kata Sayyidina Abi Juhaifah, aku seolah-olah melihat kilauan di kedua-dua betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah senama. Maksudnya apa? Allah senama. Dan Allah maksudnya apa? Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abi Juhaifah, dan waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai warna merah. Tiba-tiba aku terpandang betis Nabi Muhammad. So Nabi SAW kalau pakai jubah ataupun pakaian, dia atas buku lali. Betis tu akan nampak. Sikit ataupun banyak akan nampak. Akan nampak betis. Okey ya. Kita kalau tak boleh singkat sampai tengah betis, paling kurang atas sikit atau ada buku lali ataupun sama dengan buku lali. Allah senang. Kecuali kita pakai seluang. Takkan nak pakai seluang tengah betis. Peliklah kecuali pendekar. Silat gayung, silat harimau dan sebagainya, tak apalah. Seluang dia pendek sebab panglima, pendekar dia panggil ya. Dia katakan kita pergi pejabat pakai seluang. Sekarang tak apa. Yang diharamkan itu orang yang labuhkan pakaian dengan tujuan sombong. Waktu Nabi perintahkan para sahabat singkatkan pakaian untuk orang lelaki dan labuhkan pakaian untuk orang perempuan. Orang perempuan boleh labuh lebih pada satu hasta. Allah senang. Perempuan ni pakai kain sampai dia punya kaki dia yang bawah tu. Dia boleh lajak lagi, dia boleh tambah lagi sampai satu hasta. Perempuan Nabi anjurkan lebihkan, labuhkan. Orang lelaki Nabi singkatkan. Mai orang putih, dia bercanggah tu dengan sunnah Nabi Muhammad. Cara barat, dia buat apa? Di pejabat, orang perempuan singkatkan skirt. Orang lelaki pakai seluang labuh, bawah dia buku lali tu ya. Ada tak di pejabat-pejabat di Eropah lah? Ada tak orang lelaki pakai long pendek buat mai dia panggil apa? Jabat. Ada tak? Tengok dalam filem. Tapi orang perempuan pakai skirt. Maksudnya Nabi kata, wahai wanita, labuhkan pakaianmu, wahai lelaki, singkatkan pakaianmu. Mai barat, wahai wanita, singkatkan pakaianmu, wahai lelaki, labuhkan pakaianmu. Itu dah jadi gitu soalannya. Tak apalah. Tu kan kita cerita yang tu. Kita lalu saja dia panggil ya. Maka aku melihat betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat kilauan betis. Allah selamat. Maksudnya, aku melihat betapa putih dan berkilaunya betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi pakai warna merah. Allah selamat. Dan Allah selamat. Waktu tu kan orang kalau putih pakai baju gelap sikit, macam terselulah dia panggil warna kulit dia panggil ya. Allah selamat. Jadi aku lihat baju Nabi, kagum. Nampak cantiknya, indahnya Nabi pakai warna merah. Dan Nabi memang indah, apa saja Nabi pakai memang indah. Waktu itu terpandang betis Nabi Muhammad, nampak putih dan berkilau. Bercahaya. Ini Nabi SAW. Ini dalil kata Nabi Muhammad SAW, baju dan pakaiannya atas buku lali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah dengar hadis Nabi, Nabi kata, siapa yang labuhkan pakaian dia bawah pada buku lali, orang lelaki, Allah SWT murka pada dia lah. Ada azab dia panggil sombong. Ya. Mai Allah akan bakar dia punya kaki dia apa semua. Ada lah. Lebih kurang hadis tu. Mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, wahai Rasulullah, saya ni selalu pakaian saya bawah pada buku lali. Kenapa? Saya kurus. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kurus. Orang kurus kalau pakai baju seluang kain, dia mesti akan turun. Macam saya lah, ada waktu turun. Kurus. Ya. Maka kamu, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, kamu bukanlah labuhkan kerana sombong. Maksudnya hanya Nabi kaitkan dengan sombong.
Tapi lah ni kita pakai labus, kita sombong tak? Tak sombong. Kerana itu dah macam kebiasaan. Kenapa zaman dulu dikaitkan dengan sombong? Ini ulama hadis lah yang bahaskan. Kita ambil saja. Kerana zaman dulu, siapa yang baju dan pakaian dia lebih labuh, menunjukkan dia orang kaya. Orang miskin, pakai cukup-cukup dan singkat. Kenapa? Nak beli duit, nak beli baju, kain, tak cukup duit. Orang kaya boleh beli kain 3 meter, 4 meter. Orang miskin dia beli cukup-cukup ya, untuk tutup aurat. Itu saja. Bawah sikit pada lutut, cukup. Tak nampak lutut, tak nampak pusat, dah. Orang miskin. Orang kaya, dia labuh, lebih. Sampai mereka rasa sombong. Sampai mereka rasa, ini miskin ni. Singkat. Aku orang kaya, lebih. Tapi zaman kita, adakah kita labuhkan kerana sombong lagi? Dah macam jadi kebiasaan. Maka siapa yang dalam hati dia rasa sombong dengan lebih, memang ada janji azab dan hukum dia haram. Dan siapa yang dipanggil apa? Tidak merasakan sombong, tinggi diri, sebagian mengatakan makruh saja. Ya, macam tu ha? Terus. Allah SWT. Sebagian juga membahaskan atas pada buku lali sunat. Betul-betul buku lali harus. Dan bawah padanya adalah makruh. Ya. Apalah. Jadi Allah SWT Muhammad, aku melihat baginda dan kedua betisnya tu berkilau. Cantik ya. Indah Nabi SAW. Terus kita ambil lagi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi qala hadathana Ali bin Khusram. Wabillahi qala hadathana Ali bin Khusram. Qala hadathana Isa bin Yunus an Israel. Israel ni, siapa dia? Perawi hadis. Ha? Imam Tirmidzi ambil daripada Ali bin dia panggil apa? Khusram. Sampailah perawi hadis nama dia Israel. Nama Israel. Boleh kita buh nama anak kita Israel? Amalan ni jangan buh lah, bahaya ni. Bunuh anak kita ni. Buatan Israel. Sebenarnya Israel itu, Israel adalah nama Nabi Yaqub. Gelar dia. Kan Allah sebut dalam Quran, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel. Maksudnya apa? Wahai anak cucu Israel. Itu maksudnya. Kita, Ya Bani Adam. Kita ni Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Dia pun anak cucu Nabi Adam juga. Cuma, dikhususkan lagi, dimuliakan lagi. Kerana mereka adalah keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub digelar Israel. Zaman dulu, Il ni menunjukkan hamba Allah. Jibril, Il belakang tu, hamba Allah. Israfil, Il belakang tu, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Israel maksudnya apa? Hamba Allah yang berjalan waktu malam. Isra di malam. Maka anak cucu dia digelar sebagai anak cucu Nabi Yaqub. Itu Israel. Okey. Jadi Allah SWT Muhammad, yang pelik pula, An Israel. Kenapa pula perawi hadis ni orang Israel? Yang betul pula. Maksudnya Israel ni adalah nama perawi hadis. Dan menamakan dengan Israel itu nama seorang Nabi. Silakanlah sahabat nak buh. Nanti kau dapat cucu, nama apa? Israel. Okay, tak apa boleh. Makna dia bagus. Hamba Allah yang berjalan waktu malam. Hamba Allah. Nabi Yaqub. Okey. Lepas tu setengah tok-tokku kata, kita kena rasa segan sikit. Kita kata, laknat Allah kata Israel. Segan sikit. Kenapa? Israel Nabi Yaqub. Zionis Yahudi boleh. Bagi terus. Katalah apa pun. Silakan. Tapi Israel ni kita macam kena rasa segan sikit. Jahatnya Zionis ni, dia nak cemarkan nama seorang Nabi. Dia buat negara haram. Allah SWT. Dia rampas tanah orang. Dia buat mai orang Yahudi yang duduk di luar daripada Palestin, daripada Morocco, daripada Yaman, dia ambil semua. Ambil. Dia buat mai. Dia bagi cukup kuota nak tubuhkan negara. Dia namakan Israel nama. Nah, abang kata mereka ni anak cucu Israel. Anak cucu Nabi Yaqub. Bila masa yang sama, mereka mencemarkan nama Nabi Yaqub. Mereka tahu tak mereka mencemarkan nama Nabi? Mereka tahu. Itulah panggil mereka. Suka menghina Nabi dan membunuh Nabi. Rasul. Gelaran Nabi Muhammad apa dia? Muzammil. Nabi ni Muzammil. Ya ayyuhal Muzammil. Nabi Allah gelar Muzammil. Maksudnya apa? Wahai orang yang berselimut. Cuba kita bayangkan nama negara kita Muzammil. Siapa dia Muzammil tu? Nabi Muhammad SAW. Dia buat macam tu lah. Dia buah nama Nabi kat negara dia. Negara satu dunia ni tak buah nama Nabi pun. Boleh katakan tak ada lah. Hanya Yahudi buah nama negara dia, nama Nabi, nama Rasul. Tujuan apa? Mungkin permainan, hina. Dia bukan nak jaga nama Nabi tu. Bahkan mereka ni orang yang sangat kejam, sombong. Masya Allah. Dilaknat oleh Allah SWT. Zionis. Tapi ada Yahudi yang baik. Ada Yahudi yang baik, yang Islam, masuk Islam, tolong Islam. Dia kebanyakan Yahudi memang jahat. Kebanyakan jahat. Zaman Rasulullah, ada Yahudi masuk Islam? Ada. Sayyidina Abdullah bin Salam.
Sayyidina Sofiyah, Allah SWT, itu dia panggil apa? Seorang anak kepada Allah SWT Muhammad, dia panggil apa? Seorang Yahudi, musuh Nabi SAW. Lagi siapa lagi? Mukhayriq, khairul Yahud, kata Nabi SAW. Mukhayriq ni masuk Islam, dia join perang Uhud dan dia syahid. Yahudi yang syahid, 70 orang syuhada Uhud tu, salah seorang orang Yahudi yang masuk Islam, Mukhayriq. Waktu sebelum dia syahid, dia kata apa? Harta aku, kebun aku, semua milik Muhammad dan keluarga dia. Infak kepada Rasulullah semua. Bagi Rasulullah. Masya Allah. Ada lagi beberapa lagi nama orang Yahudi. Ada pun ni yang beriman masuk Islam dan tolong Nabi SAW. Tapi kebanyakan sangat memusuhi Nabi. Sampai Nabi halau Bani Quraidah dan Nabi perangi mereka. Kenapa? Jahat sangat. Suka buat rancangan. Panggil orang luar daripada Madinah. Serang Madinah. Mereka duri dan daging. Gunting dalam lipatan. Yahudi jangan percaya sangat. Saya tahu ada macam tu. Nabi dah buat piagam Madinah. Ya kami ikut ya Rasulullah Muhammad. Tapi belakang mereka mengingkari. Yahudi ni depan dia janji dengan orang Islam. Belakang dia hancurkan orang Islam. Sesama dia pun dia boleh tipu. Waktu mana dia nak ambil tanah Palestin, nak tubuh Israel, negara haram Yahudi ni, dia pergi ke Yaman, jumpa dengan Yahudi yang duduk di Yaman dah berapa ratus tahun, ribu tahun dah, nak cucu ni, yang duduk dengan orang Islam, pergi masa buat orang Yahudi. Kata, mai dah ke negara Israel yang kita akan buat baru ni. Kamu duduk sini macam syurga. Ni negara kita sendiri. Kita letak nama Israel ni, kita Yahudi, bangsa Yahudi. Kamu akan dapat kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan. Kamu akan dapat bantuan daripada kerajaan. Keluar daripada Yaman. Mai kita tubuh negara kita. Dia pergi Morocco sama juga. Libya dan sebagainya. Dia apa mai? Mai dia buat orang asal di situ ataupun orang besar yang di negara haram Israel menjadikan yang mai pada luar nak cukupkan kota sebagai kasta yang paling bawah. Tak dibagi hak, dihina, di itu dan sebagainya. Daripada rasa macam neraka duduk di Israel. Satu kita tengok dalam berita baru ni bila Hamas serang, ramai pergi airport. Pergi airport tu siapa? Orang Yahudi yang keluar daripada negara yang mereka duduk lama dah. Rumah mereka masih di sana, tanah mereka masih di sana. Mereka tak mahu dah duduk di Israel, nak balik ke negara yang mereka pernah duduk. Mereka kata lebih baik kami duduk dengan orang Islam. Duduk dengan Yahudi ni tak rasa aman. Mereka hina kami, rendah kami, tak bagi hak kami, tipu kami. Sebab tu Allah dah sebut, Nabi dah sebut, di antara sifat orang Yahudi yang sangat dahsyat, al-hasad wal baghdha. Yahudi ni sesama dia hasad. Sesama dia benci. Sesama dia. Dia kan bersatu. Allah SWT Muhammad. Jadi, satu mereka nak balik ke sana balik. Sebab mereka hanya main macam tumpang saja di negara ni, tertipu dengan Zionis, dia panggil, pertubuhan Zionis. Zionis ni pertubuhan sebenarnya, pertubuhan. Tak apalah. Itu cerita panjang. Jadi inilah keadaan kita pada hari ini. Maka Israel lah salah seorang perawi ni. An Abi Ishaq an al-Barra ibn Azib qala ma ra'aitu ahada minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibahi. Kata Sayyidina Barra bin Azib, aku tidak pernah melihat seorang pun yang memakai pakaian berwarna merah yang lebih tampan daripada baginda Rasulullah SAW. Maksudnya ramai orang pakai merah di zaman Nabi. Ada aja orang pakai merah. Sepanjang zaman ada. Tapi tak pernah seorang pun yang aku tengok pakai merah yang seelok Nabi SAW, seindah Nabi. Maksudnya, bagi aku, Rasulullah lah yang paling cantik, indah, segak dalam memakai pakaian warna merah. Kenapa? Kerana merah itu lebih nampak cantik disebabkan kecantikan Nabi SAW. Orang lain pakai merah tu tak cantik. Merah tu jadi biasa. Sebab orang tu orang biasa. Nabi orang luar biasa, cantik. Baju je cantik. Masya Allah Nabi SAW. Tak pernah aku lihat orang lebih tampan daripada Rasulullah SAW. Adapun ekor rambutnya hampir menyentuh kedua-dua bahunya. Ni maksudnya waktu Nabi pakai merah ni, yang sahabat menyaksikan, waktu tu Rasulullah SAW gaya rambutnya jummah. Jummah itu rambut yang mencecah bahu. Bila Nabi berjalan SAW, rambut tu lembut dan memukul bahu Nabi macam tu. Ada orang kita tengok rambut dia lembut, ikal mayang, berjalan dia macam memukul bahu. Sahabat tadi tengok Nabi pakai merah, dia nampak betih Nabi. Dia fokus on tu. Dia rasa macam Allah indahnya. Sahabat ni tengok indahnya pakai merah Nabi Muhammad, dan dia fokus pula pada rambut Nabi Muhammad. Semuanya indah. Segak sangat.
Allah SWT. Maka menyimpan rambut panjang itu sunnah. Itu sunnah. Jadi Allah SWT Muhammad dia panggil apa? Tetapi kalau menjadi adat orang yang tak baik, kita elakkan untuk buat supaya kita tak diburukkan. Tak apalah, saya kita sambung lepas adzan sikit, sambung 5 minit pasal rambut ni, tu kita tutup lah insyaAllah. Jummah iaitu rambut Nabi SAW yang sampai mencecah bau. Dan Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, Imam Haddad, dia pernah mengatakan, ma min sunnatin min sunanil Mustafa illa anni la arju qad amiltu biha. Melainkan tidak ada satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad, melainkan aku harap aku telah amalkan semuanya. Imam Haddad, seorang ulama yang terkenal, mengamalkan semua sunnah Nabi Muhammad. Kenapa? Dia mengkaji semua kitab sunnah, kitab hadis, semua dia praktik amal. Okey. Cuma satu saja Imam Haddad kata, tahu rambut panjang aku tak mau amal lagi. Kerana di zaman tu, di Tarim ataupun di Yaman, orang tahu rambut panjang ni imej tak elok. Macam zaman kita 80-an, 90-an, dia panggil apa? Rock kapak, apa semua. Tak apalah. Maka Imam Haddad segan, takut nanti orang menganggap buruk kepada dia. Dia takut dia fitnah. Tetapi saat tahun-tahun akhir Imam Haddad nak meninggal dunia, dia tahu rambut panjang. Tahu rambut panjang. Dia tahu inilah sunnah terakhir yang aku amalkan dan semua dah amalkan, masya-Allah. Imam Haddad dia pernah dengar Nabi dalam hadis, dia baca hadis, Nabi pernah tawaf di Kaabah guna unta. Imam Haddad pergi Mekah buat umrah, dia minta untuk tawaf dengan unta. Dibagi. Kenapa? Imam Haddad dihormati waktu tu di bumi Mekah dan Madinah. Kerana rotib dia itu, rotib Haddad, dibaca di Mekah dan Madinah, di Masjidil Haram dan juga di Raudhah Nabi SAW. Tak apalah. Jadi nak tahu rambut panjang boleh tak? Silakanlah nak tahu. Zaman kita ni orang dah mungkin dah faham dah, tak dipandang buruk sangat. Okey saja. Bahkan orang dah mengaji ramai dah. InsyaAllah orang sangka baik pada kita, kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tapi mesti dijagalah dengan rapinya, dengan minyaknya, dengan semuanya. Itu penting juga lah. Dan kita rambut pendek ni adakah tak ikut sunnah Nabi? Ikut sunnah juga, kerana ada waktu Nabi rambut pendek. Pendek bukan maksudnya sampai botak. Maksudnya ada untuk boleh sikat dia panggil. Dia panggil limah, jummah. Allah SWT Muhammad. Itu dia apa dia? Ufrah, wafrah. Nantilah kita sambung insyaAllah. Dan Allah berkati kita, merahmati kita semua. InsyaAllah mudahan pengajian Syamil ini Allah membuka hati kita untuk mencintai Nabi SAW. Bersihkan hati kita semua. Dan semakin semangat kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah. Dan juga memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.